أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah hidupkan kami, beri kami nikmat yang tak terhingga, dan segala puji bagimu ya Allah supaya kau kekalkan nikmat pada kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkan nikmat Islam kepada kami. Berilah iman pada kami ya Allah, dan berikanlah kami ketakwaan, keredaan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini dapat sama-sama kita berjumpa dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam rumah Allah taala. Satu nikmat yang jangan kita lupa, nikmat yang tak boleh kita lalaikan, kerana Allah sudi menjemput dan membenarkan kita masuk ke rumah Dia. Kita faham tuan-tuan, bila mana kita dijemput makan kenduri, maknanya tuan rumah tu kenal kita, tuan rumah tu saati dengan kita. Dia panggil kita makan kenduri rumah dia. Dan ada yang kita biasa kenduri, ada orang kita tak jemput pun, sebab tak dan jemput, tak teringat nak panggil dah. Samalah kita ni pun tuan-tuan, kita nak bayangkan betapa Allah panggil kita, dia mai, Allah panggil kita mai rumah dia, sebab dia ingat kita. Waktu ni boleh kita duduk tempat lain, boleh seperti mana orang lain juga yang tak dapat masuk ke masjid, tak dapat sampai ke rumah Allah dengan macam-macam kesibukan, macam-macam hal.
yang duk ganggu, yang duk halang. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin, yang bila mana ada masa atau ada ustaz lain yang kupai, atau nanti juga kita akan bincang, yang duk kacau, yang duk halang, yang duk ganggu kita ni supaya tak sampai rumah Allah, tak ngaji, tak ibadat, tak buat apa ni, kata Imam Ghazali, ada 4 benda. Kitab mana? Kitab Minhajul Abidin. Saya tak berhajat nak kupai yang tu, nanti-nanti kita kupai. Yang duk kacau kita, duk ganggu kita ni 4 benda. Satu daripadanya ialah kesibukan mencari rezeki kononnya. Itu satu. Ini dah kacau ni. Tak dana saya mengaji, kami baru balik tih kerja mengaji mana nak rehat sana. Tak mengaji juga, masjid tak pergi juga, Covid pun tak pergi, tak Covid pun tak main. Macam itulah dia. Sebab sibuk dia dengan sesuatu benda yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, nanti saya kupas lain, yang kedua yang nak ganggu kita daripada main rumah Allah ni ialah sakit. Satu sibuk, kedua sakit, dua-dua SS. Sibuk pun tak boleh main, sakit pun tak main. Ni 2 benda yang besar yang ganggu manusia. Maka yang inilah benda-benda yang kadang-kadang kita nak ambil tahu juga, tuan-tuan. Nak kena ambil tahu juga benda-benda yang menghalang ni, benda-benda hak duk kacau ni, supaya kita dapat buang dia, dapat lepas dia. Dia jangan sangkut kaki kita lagi dah. Jangan sangkut kaki kita sampai kaki tak boleh bergerak, tak boleh langkah rumah Allah. Jadi tuan-tuan yang muslim, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, gangguan tu ada kat kita, tapi kita dapat lepas dia. Sebab apa benda yang dapat menjadikan kita ni sampai rumah Allah? Tuan-tuan, saya ulang balik, jangan rasa kita ada sesuatu kekuatan. Sedarlah, ambil tahulah bahawa sesungguhnya apa yang jadi kat kita, apa kebaikan dapat kita buat, apa ibadat dapat kita buat, semua ni ialah nikmat daripada Allah. Berpandukan kata Imam atau Al-Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nak tahu benda ni semua, sila rujuk ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 58. Muka surat 215, belah kanan tengah-tengah ayat tu. Muka surat belah kanan 215, muka surat ayat yang ke-58 surah Yunus. Hak boleh main mengaji, hak dia membuat ibadat, yang boleh main masjid, ni semua ni bukan kita. Yang ni adalah anugerah daripada Allah, kelebihan, kurniaan Allah, rahmat sayang dia kat kita. Dapatlah kita sama-sama berhimpun, tinggalkan kita akan kerja lain sebab Allah izin. Kalau tidak, kita banyak sibuk. Saya percaya di kalangan tuan-tuan saya juga, tuan-tuan, petang tadi mau balik, rehat tak cukup. Kadang rehat pun, kadang makan pun tak ada petang. Tapi kenapa? Kerana gangguan tu kita dapat hal lepas dia sampai kita. Siapa tolong? Allah. Jadi jangan rasa kita ada kemampuan, kekuatan, kita tak ada apa. Yang ada kita adalah pertolongan, anugerah, sebab Allah sayang kita. Ikut tengok balik ayat tadi, perhati balik ayat ni, tuan-tuan. Ngaji tak nak guna kalau dengar saja, balik tak buat apa, tak guna. Balik tengok ayat Quran ni, jadikan pengajaran, jadikan panduan.
Ayat 58. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul. Ayat 58 surah Yunus ini, ayat ni saya bacakan. Kata Allah Taala, firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ya Muhammad, bagi tahu. Qul bi fadlillah, katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, kelebihan daripada Allah. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Taala atas kamu. Fabidzalika falyafrahu, yang itulah yang hampa kena seronok. Nak seronok dengan anugerah Allah. Jangan seronok dengan kekuatan aku boleh pi aku. Tak. Jangan ada aku dalam aku. Kata Tok Kenali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wali Allah. Kalau tuan-tuan pi ke makam dia, ke kubur dia Kota Baru, di dalam makam dia ada tulisan tu, ada kata-kata tu ditulis, digantung di sebelah ke kubur dia. Jangan ada diri dalam diri, kerana itu syirik yang nyata. Yang itu syirik yang tersembunyi, nama. Jangan ada diri dalam diri, kerana itulah syirik yang tersembunyi. Auzubillah min dzalik. Ya, apa yang kita dapat, kita ada anugerah Allah. Kita jadi diguni pun sebab Allah Ta'ala yang bagi. Kita dapat ibadat, nikmat ibadat sebab Allah yang bagi. Bukan kekuatan, kemampuan kita, tapi semua anugerah daripada Allah. Maka apa kita nak kata pada Allah? Alhamdulillah, makasih ya Allah. Kalau kau tak bagi, kami tak boleh buat apa. Itu satu, yang pertama, sebagai mukadimah. Yang kedua, saya nak bawa satu hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan panduan sebelum kita baca kitab malam ni. Kita himpunkan isi-isi, kita himpunkan benda-benda yang baik untuk kita catatkan dan kita renungkan, dan pengajaran untuk kita amalkan. Ngaji ni bukan nak tulis saja, tapi nak amal atas apa kita tulis. Sebab malaikat akan tulis apa kita amalkan. Hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab mana tuan, saya ambil hadis ni, saya ambil daripada kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitab tu ialah Mau'izah fil Ahaditsil Qudsiyah. Satu-satunya kitab hadis kursi yang disusun oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tak ada kitab hadis. Dia tak ada kitab hadis yang dia tulis, disusun. Kecuali hadis ni saja. Kitab ni saja yang ditulis. Yang kita tahu Imam Ghazali, dia ada kitab apa? Ihya Ulumuddin, yang paling dahsyat, yang paling masyhur. Mau'izah Mu'minin, bimbingan mukmin. Ini kitab besar dia lah. Baik, tapi satu dari kitab yang rujukan ialah kitab hadis kursi, yang Imam Ghazali himpunkan dia. Satu kitab ni saja yang berisi peringatan-peringatan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang nak jujur pada Allah Ta'ala. Baik, apa kata Allah Ta'ala dalam kitab yang disusun oleh Imam Ghazali ni? Apa kata Allah Ta'ala? Firman Allah, ya bena Adam, kata Allah Ta'ala, ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, fataqarrabu ilayya, fataqarrabu ila Allah bin nawafil. Apa dia maksud dia? Fataqarrabu ila Allah bin nawafili. Kata Allah, dekatkanlah engkau dengan aku dengan perbanyakkan perkara sunat. Allah declare, Allah apa? Nak dekat dengan aku, sila hidupkan sunnah Nabi ku. Nak dekat dengan aku, sila banyakkan sunat-sunat atau sunnah-sunnah. Sunnah ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi nawafil ni ialah benda sunat. Ulang balik kata Allah Ta'ala, kalau hampa nak dekat dengan aku Allah kata, fataqarrabu, dekatilah aku ini, kata Allah, bin nawafil, dengan engkau banyakkan akan nawafil, benda sunat. Solat sunat, puasa sunat,
Ya, benda-benda sunat, zikir, baca Quran, itu cara nak dekat dengan Allah. Tahajud, duha, ni yang Allah kata kalau hampa nak dekat dengan aku, tu cara dia. Ulang balik. Ya bena Adam, kata Allah, wahai manusia. Adam ni maknanya Allah panggil. Allah panggil kita ni dengan macam-macam jenis nama. Ada yang Allah panggil ya ayyuhan nas. Ada yang panggil ya alladzina amanu. Tapi dalam ayat hadis kursi Allah kata ya bena Adam. Jarang dalam Quran Allah panggil ya bena Adam, kecuali 1-2 ayat saja. Tapi hadis kursi banyak Allah panggil manusia dengan ya bena Adam, wahai anak Adam, yang bermaksud wahai manusia. Bila Allah panggil nak dengar tuan-tuan. Bila Allah panggil nak menyut tak? Nak menyut tak? Menyut nak keluar telinga tak? Orang panggil hak tak menyut tak ada telinga. Kan? Ada telinga dia menyut lah. Kecuali orang yang ada telinga tapi tak mau dengar, tak menyut jugalah. Sebab tu saya ulang balik tuan. Saya pernah ingatkan tuan-tuan benda ni untuk saya amal sama tuan-tuan. Bila baca Quran, bila Allah kata, kita baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil tu. Kita baca Quran ada ya. Dalam nahwu dia panggil ya nida, ya seruan, ya panggilan Allah. Allah panggil kena jawab nak? Jawab nak? Tak jawab. Tak jawab. Mak panggil jawab nak? Tak jawab juga. Hampa tak jawab. Kena jawab nak? Tak jawab. Bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, kena jawab sebenarnya. Kurang-kurangnya bila mak panggil nama kita, kita ya mak, jawab. Sebab tak jawab tu dikira derhaka. Jadi bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, benda ni dikhabar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Benda ni dicerita oleh guru saya sendiri, Syekh Dr. Khalifah, Dr. Salah Khalifah Muhammad Khalifah hafizahullah, dan ulama-ulama lain. Saya baca kitab ni tuan-tuan, kitab Imam Nawawi. Kitab tu nama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab Imam Nawawi. Ada sanad dia pun, alhamdulillah. Dapat daripada guru kita, dapat daripada Syekh. Kitab daripada At-Tibyan, keterangan jelas pada menceritakan tentang bagaimana adab orang yang tanggung Quran atau adab orang yang baca Quran. Kitab Imam Nawawi, Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab tajuk dia. Guru saya syarah apa dia kata, bila sampai tang ayat ya ayyuhalladzina amanu, kena jawab. Jawab apa? Nak jawab apa? Jawab. Jawapan dia ialah seperti mana yang dijawab oleh Muaz bin Jabal bila Nabi panggil dia, ya Muaz. Nabi panggil Muaz. Apa jawab Muaz? Labbaika ya Rasulullah. Maka Syekh kata pada saya, kalau orang yang reti ayat ni ayat panggilan Allah, dia akan jawab labbaik Allah. Jawab. Bila elok berhenti sah, ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca Quran ni maknanya kalau kita baca luar belas mayang lah. Ni pergi baca Quran, pergi kata tu jahannam mayang tu. Kan? Baca-baca tu imam baca ya ayyuhalladzina amanu, makmum kata labbaik Allah. Dia baca pi haji dah pula. Tak, kata pun dalam hati je lah, bagi orang yang faham. Itu adab dia. Adab apa? Adab menjawab akan panggilan Allah. Kita ni baca gitu. Saya baca Quran lalu tang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulang balik. Kalau tuan kira ya ayyuhalladzina amanu ada lebih daripada 100 ayat, 100 kali Allah ulang dalam Quran tu. Maka bila jawab labbaik Allah, pahala. Atas apa kita jawab? Bermakna pahala menjawab akan panggilan Allah.
Saya sebut pula tuan-tuan dulu kan, Allah panggil kita 3 kali, 3 panggilan. Allah panggil kita dengan 3 panggilan. Pertama, azan, jawab. Kedua, panggilan yang kedua, haji, jawab. Panggil ketiga, mati, kena jawab. Maka ulama 3 kali panggil, 3 panggilan Allah yang wajib kamu jawab. Azan, wajib jawab, tapi ramai yang tak jawab. Yang kedua, panggilan untuk haji, mampu kena jawab, kena pergi ya. Yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga adalah maut, wajib kena pergi. Bila Allah matikan, wajib kita kena pergi. Jadi bila Allah panggil, wajib jawab. Yang ni sunat. Ya ayyuhalladzina amanu, bertisan, sebut labbaik Allah. Sama boleh bacaan dia. Itu adab yang sunat kita buat, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syarah kitab tu disyarah oleh guru saya sendiri. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala jawab. Labbaik Allah, maknanya kami datang padamu ya Allah. Kemai ya Allah, kemai. Hamba kami kemai ya Allah. Ya? Labbaik Allah bermaksud apa? Kami datang padamu ya Allah, dengan penuh kerelaan, penuh senang hati, dengan penuh apa? Dengan penuh keseronokan, kerinduan pada Allah. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran. Baik. Maka Allah panggil kita dengan benda sunat. Nak dekat diri dengan Allah, Allah kata sila perbanyakkan perkara sunnah. Lagi, yang pertama, itu pesan Allah Ta'ala yang pertama. Siapa nak dekat diri dengan aku, sila bangkit kerjakan yang sunnah. Yang kedua, kata Allah, watlubu ridai birida'il masakin. Watlubu ridai biridai al-masakin alaihim na'ankum. Yang kedua apa dia? Tuntutlah redha aku dengan kau cari orang miskin, bagi dia redha engkau. Ini jalan-jalan nak dapatkan keredaan Allah. Apa dia? Watlubu ridai, carilah, tuntutlah redha aku dalam redanya orang miskin pada kamu. Nak dapat redha Allah, sila tengok orang miskin, tolong bagi makan, tolong bagi bantuan, tolong bagi kat sumbangan, tolong bagi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa abang? Allah dengan abang. Cari ya. Sebab-sebab miskin. Kan? Contohnya tuan, contohlah. Kita pergi kedai. Kan, pergi kedai. Ni ada orang buat ni, saya tahu ada orang buat. Pergi kedai, tengok makcik tu jual cuk pisang, cuk ubi apa semua. Nak petang-petang nak balik kan, tengok makcik tu jual, kita pun berhenti motor kan, motor kereta balik. Ni kalau orang jual cuk pisang ni bukan nak kaya pun, nak hidup ya. Kalau nak kaya ni buat jalan lain. Orang jual cuk pisang pergi jalan ni bukan nak kaya nak. Dia cuma nak hidup ya. Nak beli seorang anak bini, nak beli seorang keluarga. Apa salahnya? Dia orang miskin, kita beli sikit. Beli ke RM5 dah, dekah RM5. Boleh tak? Dia orang miskin. Sebab Allah kata, nak dapat redha aku, dapatkan redha orang miskin atas kamu. Itu cara. Kan? Bukan duk sombong menyombong. Jangan duk bakir sangat. Beli RM5, sedekah RM5. Ambillah makcik. Lebih kan tak apa. Kan? Ataupun apa, selit masuk RM5 tu dalam duit RM100 tu, bagi ke dia. Sebab tujuan dia nak bagi dia seronok. Sebab Allah kata, mana-mana orang miskin ni hang bagi seronok, ketahuilah engkau akan dapat keredaan aku. Ini jalan Islam. Yang kedua, kita tak syarah banyak-banyak ni, tak baca kitab. Yang ketiga apa dia? Kata Allah Ta'ala,
Panduan yang ketiga untuk kita sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Yang ketiga apa dah? Yang kedua tadi cari redha Allah. Yang ketiga warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Gemarlah engkau untuk mendapat menghimpunkan rahmatku. Pertama, nak dekat dengan Allah sunat. Kedua, nak dapat redha Allah, cari orang redha orang miskin. Yang ketiga, siapa nak himpun rahmatku, yang gemar dengan rahmatku, nama apa? Bimajalisil ulama, sila duduk dalam majlis ulama. Siapa nak dapat rahmat Allah, sila cari majlis ulama, duduk mengaji. Duduk dengan ulama ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata apa? Sambungan hadis ni, Allah kata, fa inna rahmati la tufariquhum tarfata ainin. Sesungguhnya rahmat aku, bila hampa duduk dengan ulama, rahmatku tidak pernah putus walau sekelip mata pun. Ini kekuatan, ini hikmah, inilah kelebihan, inilah anugerah Allah untuk kita dapat rahmat Allah yang paling banyak. Cara dia, duduk dalam majlis ulama. Apa majlis ulama, tuan-tuan? Ulama duduk bahasa. Ulama suka duduk mana? Ulama ni suka duduk mana? Mereka tak suka duduk tempat lain. Mereka suka duduk dalam masjid, dalam kuliah ilmu. Itu kerja ulama, itu tempat ulama. Majlis ilmu bukan tempat ulama duduk. Seperti mana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, bila orang tanya dia, ya Ali, tempat mana hang nak duduk jika sekiranya sekali hang nak mati? Kata Sayyidina Ali, kalaulah aku nak mati lagi 2-3 minit, aku tak mau di tempat lain kecuali aku nak duduk dalam majlis ilmu, supaya aku disyahidkan oleh Allah Ta'ala, supaya aku dapat mati syahid. Apa hebat mati syahid, kan? Tidak ada soal daripada malaikat muka nakir. Maka tuan-tuan, kita habaq balik kita, majlis ilmu ni majlis yang Allah suka. Dan kalau mati dalam majlis ilmu atau mati balik mengaji ni, malam ni mati syahid. Mati syahid ni, syahid yang mengaji ni, ulama jawab apa? Ulama kata, banyaknya ulama sebut lepas sesuatu. Kalaupun mak dikata dalam kitab Imam Suyuti, Imam Nawawi pun sebut juga, kalau malaikat mai tanya pun, dia mai tanya dengan mudah sebagai soalan biasa, sebagai nak kelepeh soalnya. Kalaulah orang mati ni orang mengaji, syahid, maka malaikat mai sebagai syarat, mai tanya ya. Tuan nak mati ke tak? No. Pasti tak mau pula. Kalau begitu, jom kita belajar dan kita minta Allah matikan kita pada majlis ilmu, kerana majlis ilmu mati syuhada. Apa habuan dia? Sisa kubur tak ada, ataupun sisa kubur tu mudah. Ni dipanggil mengaji bila tu. Sebab saya baca balik, sebab fa in, kata Allah, fa inna rahmati, kata Allah, sungguh rahmat aku, la tufariquhum, tidak pernah putus daripada ulama aku walau sekelip mata sekalipun. Dah dapat rahmat Allah, ulama dia buat macam mana? Cari majlis ulama, duduk je, ambil ilmu, balik amal, maka dapat rahmat. Nak dapat redha, cari orang miskin. Nak dapat dekat dengan Allah, sila buat benda sunnah. 3 benda yang saya kupas dalam mukadimah malam ni, untuk kita faham di mana dan bagaimana cara-cara nak dapatkan sesuatu daripada Allah. Sebab Allah sendiri yang habaq benda ni. Daripada hadis kursi yang dihimpunkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kitab tu nama dia Al-Mau'izah fil Ahadisil Qudusiyah,
peringatan-peringatan mulia daripada hadis kursinya yang mulia. Tuan-tuan pendengar sekalian. Baik. Kita mula baca kitab insya-Allah nah. Apa yang saya baca, yang kita terang sebelum-sebelum ni tu ialah himpunan kita kitab dari pun. Jadi malam ni tuan-tuan yang Allah sekalian, kita dah lama dah duk jumpa dalam kuliah. Biasa himpun ke arah maklumat, tapi malam ni kita baca kitab insya-Allah. Kitab kita pilih adalah dengan panduan dan hidayah Allah. Kita buka kitab Al-Jauharul Mawhu wa Munabbihatil Qulub, yang saya putus setiap dulu tuan-tuan jalan sebagai mukadimah malam ni. Sebab kitab tak nak saya cari, saya pun duk kalut dia macam dia ulang balik ke Shah Alam. Sebab Syekh ada sana, Syekh Solah tak boleh balik juga lagi. Allahu Akbar. Pasal macam-macam lah Covid ni kan. Saya pun nak kena ulang. Kadang minggu ni tak ada juga kuliah sebab saya nak duduk di sana, tunggu dia nak balik. Tiba-tiba Selangor PKPB, kena lari balik. Tidak 2 minggu duduk sana tak boleh balik saya. Apa tak jadi, duduk sana. Malam saya balik malam tu kan, malam dah kemarin lah, balik cepat. Dia tutup ke 12, pukul 10 kalau lari balik lah. Nyari-nyari tak boleh balik. Tuan yang Allah sekalian. Baik, kita akan baca kitab ni insya-Allah. Saya beri pertosian aja tuan-tuan. Nanti insya-Allah pihak masjid akan carilah kitab dia. Jumpa lah siapa-siapa tu. Jumpa cikgu Khalid, insya-Allah. Siapa-siapa nak kitab tu dapatkan daripada bagi nama dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai jalan kita dapat bersalam dengan para ulama. Cara ni macam mana? Pegang kitab lah. Semalam kuliah saya semalam ada cerita apa semalam itu? Cerita pasal orang baca Quran. Yang ni ulama tegur kita. Sebab saya dah berkerap juga bawa Syekh Salah dan Syekh lain ulama ni dalam Malaysia ni, dalam siri lawatan mereka sebelum-sebelum ni pun kan, bila bawa pergi sembahyang Jumaat, dia tengok juga panggil orang kita ni. Apa dia tegur? Dia tegur kita baca Quran. Hari Jumaat kadang ada orang baca Quran. Dan dia juga nampak dalam suasana kita baca Quran ni, dia kata tak betul. Kenapa tak betul tuan? Kerana dia baca khutbah, saya beritahu, dia nampak bila kita khutbah ramai yang pegang handset. Ataupun kita nak tazkirah, ramai yang pegang handset. Atau duduk dalam masjid, ramai pegang handset. Hari Jumaat. Dan kita tak mau sangka buruk. Kita kata mereka ni baca Quran, kan? Kita kata mereka ni baca Quran ni, bukan tak baca Quran, baca Quran. Tapi Syekh kata apa? Itu juga tak betul. Hang baca Quran ke handset, itu handset bukan Quran. Ambil Quran betul itu baca, baru ada pahala besar. Sebab lah handset tu macam-macam dia kata. Dan kalaupun hang boleh baca Quran pada handset, dia kata itu bukan Al-Quran, yang tu handset, tetap dipakai handset. Betul juga saya kata. Jadi ambil Quran tu. Nah, ambil Quran tu sebagai apa? Sebagai kitab yang asal. Menghormati Quran seperti itu. Bukan biar Quran dalam almari, kita baca handset tinggal almari. Memanglah kemudahan, tapi kemudahan benda yang tak betul. Baik tuan-tuan dan muslimin. Tengah jam lagi, 8.45 kita berhenti. InsyaAllah, no? Baik, kita akan baca kitab ni. Tajuk yang saya pilih tuan-tuan ialah, saya pun duk cari tajuk lama lah. Dan saya tanya siapa tuan nak baca kitab ni, saya tanya siapa? Saya tanya Tok Guru. Dan saya tanya Allah Ta'ala sendiri. Allah tunjuk aku nak baca apa. Tiba-tiba buka-buka kitab ni, kena orang tu. Allahu Akbar. Satu yang tuan boleh try buat ialah kalau dapatkan petunjuk langsung Allah Ta'ala, buka Quran tu. Contohnya kan, ni Quran kan, ni tuan-tuan pernah hamai tak macam ni? Di Mekah kita kerap buat juga, di Madinah kerap buat. Nak baca apa yang Allah terus tunjukkan aku satu ayat,
Hak yang kena atas kepala aku buka. Bismillah, buka. Baca ayat tu. Garanti kena atas kepala. Amai. Dan Allah tu mesti tegaknya. Dengan Quran sat kita baik tikap adik. Ayat ni kena aku betul. Jadi apa yang kita buat sama juga tuan-tuan? Kita nak minta Allah panduan Allah Taala untuk baca kitab ni apa benda yang kita nak baca. Saya pun buka Bismillahirrahmanirrahim. Allah tunjuklah apa nak baca ni. Saya buka-buka kena muka 125 ni. Saya pun ambil putus step. Untuk apa? Untuk kita baca sama-sama. Tajuk dia apa dia tuan-tuan? Tajuk dia insya-Allah qala mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. Tajuk dia di muka surat 125 al-babu al-hadi wal 'ishruna fi fadilati dzikrillah ta'ala. Yang tak ada apa kertas tu tak apa, nanti pihak masjid akan buatlah cara bagi nama kat apa cikgu, nanti cari kitab lah. Kitab pun bukan sampai sebuah 500 kot. Saya pernah sekali dia bertanya nak baca kitab. Kita sudah baca kitab apa? Masa tu kitab yang saya baca tu kitab Bahrul Madhi. Rupanya Bahrul Madhi tak dibeli sebuah-sebuah, dia kena beli jilid. Saya tanya lah kedai tu, satu jilid buat satu set tu berapa masa tu? Kedai kata satu set tu 100 lebih Ustaz. Masa tu lah ni mahal sikit lah, 100 lebih. Saya pun habang ada orang mengaji ni. Satu set tak boleh beli sebiji, tak boleh beli sebuah, kena beli satu set. Satu set berapa Ustaz? 150. Mulut je lebih, dia kata mahal Ustaz. Saya punya hangat hati kita kata. Bila keluar rumah, keluar masjid, sembang kawan tu. Tapi kita tak kata apa, tapi kadang dia kata mahal kan. Pergi ke kereta. Dia pun ajak sambil dia berjalan. Tapi kat kereta saya, kat kereta dia rupanya parking sebelah kereta saya juga. Ni cerita lama ni. Pergi tengok, kita ni kereta siapa? Saya kata, cantik kereta. Kereta saya Ustaz. Wih, lawa sport ni. Sebelah 500 Ustaz. Sebiji 500. 4 biji. 150 hang kata mahal. Sport rim hak 2,000 hang tak kata mahal. Patutnya hang kata yang lah mahal dah. Tapi kan tak tahu nilai tuan-tuan. Ni orang tak tahu nilai. Tak tahu nilai benda apa dalam kitab, hang kata kitab mahal. Sedangkan tuan benda ni nak bawa kita ke akhirat lah. Benda nak tunjuk jalan ke akhirat, hampir kita mahal. Inilah nafsu manusia yang kena bentuk supaya dapat tengok yang mana redha Allah, yang mana redha makhluk. Yang mana redha hang sendiri atau mana redha Allah Ta'ala. Yang ni tak boleh. Tak boleh dapat panduan ni melainkan daripada Allah Ta'ala juga tuan-tuan. Sebab tu saya tinggalkan satu ayat tu tuan-tuan, untuk tuan amalkan, untuk mendapat petunjuk langsung daripada Allah. Nak buat apa pun kita minta Allah tunjuk, kan? Supaya dapat hidayah langsung daripada Allah. Apa ayat yang tuan-tuan nak amal, kerap dan fahamkan dan amalkan ayat 10 surah Al-Kahfi tu. Sebab dia apa tuan? Tapi tuan-tuan baca, saya tahu doa ni tuan-tuan baca ni. Doa ayat 10 surah Al-Kahfi tu dia baca, tapi makna mungkin tak tahulah. Apa doa dia? Apa ayat dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Special doa ni tuan. Doa ni hebat ni kalau kita pakai kaji-kaji balik. Rabbana atina, ya Allah datangkan bagiku min ladunka rahmah, satu laduni kerana kau redha, kau sayang aku. Laduni daripada min ladun bermakna satu ilmu langsung. Laduni ni makna ilmu tuih daripada Allah. Allah tunjuk tuih. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan aku, hantar mai kat aku, atini datangkan, buat baik kat aku, ladunka ilmu laduni. Ilmu laduni mana ilmu langsung daripada engkau. Pasal apa hang bagi aku ya Allah? Kerana hang sayang aku. Ladunka rahmah, sebab kau bagi pasal apa? Kau sayang aku.
Min ladunka rahmah wa hayyi lana, dan kuatkan aku dengan petunjukmu yang langsung. Kuatkan aku, tunjukkan aku dengan petunjukmu yang jelas. Dalam urusan aku semua hang tunjuk ya Allah, aku tak tahu. Tuan-tuan ya Allah muslimin, pasal apa kita kena minta tunjuk Allah? Pasal apa kena minta tunjuk Allah? Kerana kita buta. Kita ni nampak jelek dari buta, tak nampak. Yang dahsyatnya tuan, kita tak nampak pun dosa kita. Tu nampak dosa orang. Tu nampak dosa orang, maknanya celek pada dosa orang, buta pada dosa kita. Kita buta sebenarnya. Kita buta melihat kelemahan kita sendiri. Kita buta melihat dosa kita sendiri. Kita duk ungkit dosa orang, duk buka rahsia orang, buka rahsia ataupun aib orang. Tapi kita tutup aib kita. Tapi apa Allah buat kita tuan? Dosa orang tu pun ditutup, dosa kita pun ditutup. Atanama ya Sattar, ya Allah yang Maha tutup akan kelemahan dan dosa aku. Allah tutup. Tapi bagi kita buka. Maknanya pasal kita buka sebab kita nampak hak orang. Kita nampak kita. Maka lah ni kita minta Allah celekkan kita dalam urusan akhirat. Hikam daripada Alawi Al-Haddad, contoh ingat Imam Abdullah Alawi Al-Haddad atau Imam Ba'lawi, dia ada kitab hikam dia sendiri. Apa dia kata dalam kitab hikam dia? Dia kata, jika Allah sedang menunjuk engkau kepada akhirat dan dia tutupkan pandanganmu daripada dunia, bermakna engkau akan masuk dalam golongan nabi-nabinya. Allahu Akbar. Itu kata dia. Saya tak baca matan tu, saya baca makna dia. Siapa kata ni? Kata Imam Al-Haddad. Dia ada kitab Nasihat Agama tu. Kitab Imam Abdullah Alawi Al-Haddad atau Imam Al-Haddad ataupun Imam Ba'lawi Al-Haddad. Dia kata apa? Dia kata, jika Allah Ta'ala pejamkan matamu daripada dunia dan celekkan matamu dengan akhirat, itu tanda engkau akan terhimpun dalam golongan nabi-nabinya. Tapi jika sekiranya Allah celekkan kau dengan dunia dan Allah pejamkan kau akhirat, maka engkau akan berhimpun dengan para musuh-musuhnya. Allah. Wala'iyadzubillah. Jadi tuan Allah sekalian, kita minta petunjuk Allah. Dan doa subuh pun sama juga. Allahumma hdina fi man hadait. Siapa faham makna doa tu? Allahumma hdina fi man hadait. Maknanya kita minta petunjuk untuk masuk golongan yang telah dapat petunjuk. Supaya dapat petunjuk, apa nak buat? Golongan-golongan yang dapat petunjuk antaranya ialah Ashabul Kahfi, ayat 10 tu. Mereka dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lari daripada raja yang zalim, duduk dalam gua 360 tahun. Lebih dari tu katanya. Duduk sana. Keluar-keluar mai tengok duit, di mana duit dia dah. Tengok-tengok duit yang dapat guna nak beli barang tu, duit lain, duit zaman kuno bila. Sebab daripada tidur ratusan tahun. Daripada dapat petunjuk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita minta Allah tunjuk kita. Petunjuk yang langsung itu kita nak daripada Allah, direct daripada Allah. Maka ambil ayat 10 surah Al-Kahfi, amalkan untuk selalu mendapat petunjuk langsung daripada Allah Ta'ala. Baik, saya tinggalkan doa untuk tuan-tuan. Dan itulah amalan-amalan yang dititipkan oleh para wali Allah untuk kita sekalian. Amalan yang tadi yang diberikan oleh para wali-wali Allah, ulama-ulama ahlillah bagi. Sebab kita banyak doa, kena banyak doa pada Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan nak atas kita baca sikit insya-Allah. Bab yang ke-21 pada menyatakan kelebihan zikrullah. Kita cerita bab tuan-tuan, kita cerita tentang apa lebihnya, apa keistimewaannya, apa hebatnya zikir ni. Apa kehebatan zikir? Zikrullah. Tuan-tuan dan sekalian, ada seorang sahabat Nabi yang telah tua.
main jumpa Nabi SAW. Sahabat ni dia kalangan sahabat, tapi dia senior lah, dia orang tua, umur dia lanjut dah. Untuk maklumat tuan-tuan, sahabat terakhir yang meninggal ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat terakhir mati, wafat. Pasal dia duduk dengan Nabi waktu dia kecil. Tapi dialah sahabat. Ibu orang tanya, siapakah sahabat terakhir meninggal, wafat? Kata abang, yang akhir sahabat yang meninggal ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ada dua nah, satu Malik bin Anas, satu lagi Anas bin Malik. Anas Malik itu sahabat Nabi, Malik Anas tu ialah tok guru Imam Syafi'i. Gitu maklumat dia nak. Baik. Maka kita nak faham balik, satu sahabat yang senior, yang tua menjumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku ni tua, aku ni tak larat, aku ni lemah, uzung lah. Hang tengok aku pun tak larat ni Rasulullah. Hang tengok aku dhaif, lemah dah aku ni. Yang ni saya nak bagi panduan hadis ni, saya bagi panduan untuk orang-orang yang keuzuran. Dan kita pun nak uzur juga pun. Ambil panduan je siap. Ambil panduan je siap daripada Nabi SAW hadis ni. Saya tak baca matan dia, saya mafhum dia. Bila sahabat yang tua ni, yang lemah, yang tak larat, menjumpa Nabi SAW, mengaduhai dia. Salam balik. Yang ni jadi panduan tuan-tuan. Dan siapa-siapa yang tak larat, yang lemah, yang tak kuasa, tak berdaya, nak kuat dalam beribadat, nak bangkit buat ibadat, ni resolusi dia, inilah keputusan dia, atau inilah benda nak selesai masalah dia. Yang ni sahabat yang lemah, yang uzur ni berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathura alayya. Amatan dia berjumpa tu awal. Ya Rasulullah, kata dia, sesungguhnya syariat Islam ni banyak. Hak nak kena buat ni banyak. Nak sembahyang, nak puasa, nak baca Quran, banyak sangat. Kan? Dia kata, aku nak larat buatmu, aku tuzuk. Dia kata apa ni? Kalau ikut senarai pagi-pagi tu tuan-tuan, daripada lepas subuh sampai ke duha nak kena buat apa? Kalau ikut syariat lah, banyak. Lepas subuh nak kena wirid, kena baca Quran, kena zikir, tunggu naik apa? Naik matahari, solat isyraq, habis tu isyraq, tunggu zikir lagi sampai duha, main duha pula kan. Siapa abang? Imam Ghazali, kitab Hidayatus Salikin. Dia abang tu. Tapi kita buat tak? Buat apa? Buat tak tahu. Buat tak amalan tu? Buat Ustaz buat apa? Buat tak tahu apa tu. Tahu tak? Tahu, tapi buat tak tahu. Daripada subuh tu, lepas subuh apa nak buat? Kena susunan dia banyak kan. Sebelum subuh kena solat sunat, atau sebelum tu lagi solat tahajud, solat sunat qabliyah, lepas tunggu sembahyang subuh, habis solat subuh, wirid, Quran, zikir, matahari naik, acara lagi sembahyang isyraq pula. Sebab Imam Ghazali dia perasin di antara solat isyraq dengan solat duha, dia perasin. Walaupun ulama dia kata duha tu isyraq duha, Imam Ghazali kata tak. Jadi maksudnya banyak nak kena buat. Dia tak? Larat buat tak? Larat buat tak? Jangan buat pun tak larat. Jangan buat pun tak larat, nampak dah. Tahulah jawapan dia. Larat tak? Larat sikit lah. Maknanya banyak orang tak larat buat. Jadi sahabat dia pun mengadu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni hak kena buat tu banyak. Aku dah uzur, aku tak nak buat. Aku nak buat apa? Dia nak minta satu panduan. Lepas tu saya kata, dengar macam yang Nabi bagi satu cara petua. Nabi kata pakat sahabat yang tua ni, yang uzur ni, Nabi kata, kalau lagu tu aku pesan hang satu benda, Nabi kata kat dia. Nabi kata apa dia? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kalau hang tak larat dah, hang uzur dah, tak boleh buat apa dah, tak boleh bangkit, kuat tak apa, semua tak larat. Nabi pesan, dia kata, aku pesan satu kat hang, jangan biar lidah hang berhenti
daripada menyebutkan nama Allah. Zikir lah. Ni kita ada kadang-kadang tu yang tua sakit, nak maikit bayang tak larat. Mak yang sakit, ayah yang sakit, adik-beradik yang sakit, dia terjung mati kati apa tak boleh buat ni. Macam baru ni saya pergi, lama dah, bukan baru pun, lama lebih ziarah satu orang sakit, orang kaya, tapi tak tabu di hospital, balik rumah dengan tabung gas supaya beli, dia duit banyak kan. Wire bersedarat dalam muka, tak bergerak, tak boleh bergerak, tidur terjung tu, tapi kaya. Tanah dia banyak mana, kilang-kilang dia pun ada, orang kaya semua. Tapi bila dia bawa pergi, kita pun isteri dia habaq ni Syekh mai, Ustaz mai ziarah ni, orang dia macam koma kan, buka mata pun tak, tapi dia ngungguk. Lepas tu dia tengok saya pun pegang tangan dia, tanya, bagi salam, Assalamualaikum. Dia dengar pun tak dengar, nak celik mata tak larat. Dia nampak yang mata meleleh, bini dia gabui, uzung. Masa macam itulah kita nak abang, nak buat apa kat dia? Suruh dia banyak zikir. Bayang tak lebat kan? Itu dia punya petua dah. Nabi kata kalau hang dah tak boleh nak buat apa, dah nak mangkit pun tak larat, nak buat apa pun tak larat, satu aku pesan, jangan biar lidah hang berhenti, kena sebut nama Allah banyak-banyak. Zikrullahi, dialah Nabi kata penyelamat engkau nanti. Lepas tu saya baca kitab ni, saya lama tuan-tuan, lama nak cari apa benda yang Allah tunjuk untuk saya baca. Allah bagi yang ni untuk saya baca dengan tuan-tuan pada malam Jumaat minggu yang kedua setiap bulan, insya-Allah, mudah-mudahan. Minggu ketiga minggu ketiga setiap bulan kita akan baca bab ni, sebab saya minta Allah tunjuk inilah benda yang berharga untuk saya tinggalkan hadiah untuk tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan di sini lah. Baik, jadi apa Nabi kata kat dia? Satu je dia pesan, kalau hang tak larat sangat dah, jangan lupa, jangan biar lidah hang, jangan berhentikan lidah hang daripada berzikir. Maka kalau orang sakit, bagi tasbih dan suruh zikir. Mayang tak lihat, dia nak suruh juga, mak tak semayang ni, mak kata aku nak larat mangkit. Dah wajib semayang, dah wajib mak, kena mangkit mak. Mak kata aku tak larat mangkit, dah nak suruh engkau juga, dah mak kena mangkit juga, tak nak, dosa, masuk neraka pula. Hampa kata bunuh neraka ya, abang dari syurga sama lah. Dia kan nak hukum. Baik, sedangkan Islam ni agama mahabbah, tuan. Islam bukan agama kasar. Islam agama kecintaan, sama bainana wa bainahum. Agama cinta kasih sayang sama-sama kita dan sama-sama siapa juga. Baik. Maka dia solusi dia apa nak buat? Bagi tasbih, mak tak larat semayang lah. Nak mangkit tak larat, tak apa mak. Mak tidur, mak zikir sudah. Tu kerja anak nak abang kat mak. Lah tak apa hang kuat, nanti hang jadi gitu. Hang jadi mak hang boleh tidur terjung tu, hang pun kena buat gitu juga. Lah kita bagi panduan, inilah tanggungjawab anak soleh dan solehah, bantu selesaikan urusan ibadat orang-orang lain. Mak ayah kita yang tak mampu, tu tujuan mengaji. Ambil reti untuk bagi benda ni sama kat orang lain, selesai masalah. Kalau ada nak menakan, pak menakan dia beradik kita yang sakit, ni cara dia, pergi habaq dengan itu. Dia kata aku tak semayang, dia mengadu kata ni hantar dah mak aku tak semayang, aku suruh semayang tak boleh semayang lah. Dia tak mau semayang lah, aku lemah lah. Mangkit tak boleh mangkit tak? Tak boleh mangkit. Kalau tak boleh mangkit, Nabi pesan lagu ni, bagi tasbih kat dia, suruh dia tasbih. Kalau dia larat semayang, semayang, tak larat semayang, suruh dia zikir. Tak larat macam mana? Wudu hang boleh ambil, tolong ambil kat dia. Tapi kalau tak larat mangkit dah, dia tak boleh buat apa dah. Akhir, jalan terakhir Nabi kata untuk kita beribadat juga pada Allah, zikir. Zikir paling mudah, tak perlu qiblat, tak perlu wudu. Zikirlah benda yang paling mudah tapi paling dahsyat sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalan ulama-ulama, guru-guru kita, wali-wali Allah, ditinggal zikir dia kita. Cuma kita lah pula. Nah, kita pula tasbih ada tak ada? Ada. Kira ada tak kira. Kita lemah. Tetapi sesungguhnya kita ulang balik, zikir itu ada kelebihan dia. Kita akan baca bab ni insya-Allah satu-satu. Baik, sambung.
Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Tak jawab. Jawab. Ada tak jawab. Ngaji apa tak amai. Ulang balik. Jawab. Ya ayyuhalladzina amanu. Makna apa? Mana kami datang padamu ya Allah. Kami datang untuk jawab apa yang kau suruh. Apa yang Allah suruh? Uzkurullaha zikran katsira. Kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Maknanya zikir Allah ni satu perintah Allah, dan zikir Allah ni akan berada pada bibir orang yang beriman. Kalau hang dia beriman, zikir hang tak tinggal. Kan? Ni bukan kerja tok guru ya, orang alim-alim yang pegang tasbih. Kita semua. Sebab Allah kata dah, kalau hang beriman, tandanya hang akan zikir. Dan orang beriman kepada Allah, zikir ni jadi makanan hariannya. Dia takkan tinggal. Cara macam-macam. Dan orang beriman apa antaranya tanda zikir dia? Tanda zikir orang beriman antaranya ni dia panggil majlis zikir. Pengaji ni dia panggil majlis zikir. Orang beriman dia takkan tinggal duk cari majlis zikir ni untuk duduk. Sebab Allah habaq tadi, siapa nak dapat rahmat aku, sila duduk dalam majlis ulama-ulama aku. Sebab ulama Madinah ada kursi tadi, Allah kata sebab siapa duduk dalam majlis ulama aku, kasih sayangku tak pernah putus daripada mereka itu. Kita ni hidup dengan kasih sayang Allah, tuan-tuan. Dan akhir nanti apa dah, tuan-tuan? Kita hidup dengan kasih sayang Allah, kita akan mati dengan kasih sayang Allah. Dan kita akan masuk syurga, masuk kubur juga dengan kasih sayang Allah, dan akan hidup di akhirat di syurga juga, masuk syurga juga dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Perlu. Siapa nak kasih sayang Allah, sila hadir, sila buat jadual wajib atas diri, hadir ke majlis ilmu setiap malam. Kalau tidak, tak dapat rahmat Allah, kita bimbang. Baik, maka Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ayat ni, wahai orang yang beriman, uzkurullah. Uzkuru ni fi'al amar dia bagi. Apa dia fi'al amar? Perintah wajib. Perintah yang wajib dijawab. Cara jawab berbeza-beza. Zikir ni macam-macam. Baca Quran juga dia panggil zikir. Mengaji juga dia panggil zikir. Kan? Baca kitab dia panggil zikir. Tolong orang juga kerana Allah dia panggil zikir. Mana apa benda yang kita buat bersabit dengan Allah, bersangkut dengan Allah, tetap dia panggil zikir. Cuma itu zikir yang lebih umum. Yang kita bincang ni zikir khas. Baik, Allah kata apa? Uzkurullah. Kalau makna dia tepi ni kata apa? Hai mereka yang beriman, mereka itu. Itu maksud ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu. Uzkurullah, sebut olehmu. Uzkurullah, zikir tu maknanya, tuan-tuan, zikir ada dua makna. Zikir itu dua makna. Makna pertama sebut, makna kedua ingat. Itu dia punya makna zikir. Ulang balik, kau tanya apa makna zikir? Zikir maknanya sebut, dan makna kedua zikir ialah ingat. Kan? Hanya sebut tu ingat lah. Tanda kata ingat sebut, tanda kata sebut tu ingat. Kan? Jadi sebut olehmu maknanya kena sebut nama Allah. Satu daripada jalan hidup orang beriman pada Allah dia pasti sebut nama Allah. Banyak ketika sikit Allah kata, lah ayat ni pada kata uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah, sebutlah Allah itu dengan sebutan yang terbanyak. Banyak ni apa banyak mana? Banyak mana? Yang kata banyak ni banyak mana? Tuan-tuan, tanya tuan. Yang kata banyak ni banyak mana? Tiga banyak? Tiga banyak? Kan tiga banyak? Tiga banyak. Tapi kalau tiga dengan 1,000 mana banyak? 1,000 lagi banyak. 1,000 dengan 10,000 mana banyak? 10,000 lagi banyak. Maka Allah kata yang terbanyak yang kau mampu.
Tuan-tuan saya tengok tuan, zikir ni kalau kita katalah sebut nama Allah 1000 kali, adakah habis masa kita yang lain? Faham maksud saya nak? Ada kita zikir nama Allah, Allahu 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 Allah. Contoh zikir itu, contoh ingat. Adakah sebut nama Allah 1000 tu habis masa 24 jam? Tak ada. Zikir nama Allah 1000 tu tak sampai 5 minit pun. Kalau laju, kalau lambat setengah jam je. Rupanya tak dapat juga tuan. Nak habis masa kita dengan zikir yang banyak. Sebab kita ghalib boleh. Ni dah jahatnya kita ni tuan-tuan. Jahat kita tahun ni. Sebut nama orang lain boleh, sebut pasal aib orang boleh, sebut pasal buruk orang boleh, sebut nama orang lain boleh, sebut nama Allah tak boleh. Hang hamba siapa? Sebenarnya hang ni hamba siapa? Hamba Allah. Kalau hamba Allah tak sebut nama Allah tu bukan hamba Allah. Sebab itu ulama kata berwaspada dengan apa kau bicara. Jangan sampai kau tak berbicara atas Tuhanmu yang maha tinggi, yang bernama Allah Ta'ala. Jangan sampai gitu pula. Tu sebut nama Allah, tak sebut nama Allah. Baik, tuan-tuan dan sekalian. Jadi Allah kata apa? Uzkurullaha zikran katsira. Tuan-tuan yang Allah sekalian, dalam bab zikir ni, tuan-tuan janji tak? Kita janji dengan Allah tak, tuan-tuan? Nak zikir ni. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan janji dengan Allah tak? Nak sebut nama dia banyak-banyak. Janji tak? Saya tanya tuan, tuan-tuan janji dengan Allah tak? Tak janji ya? Tak janji ya? Saya nampak tuan-tuan janji. Kita telah berjanji pada Allah Ta'ala tuan-tuan untuk sebut namanya, yang sebut yang banyak. Bila? Yang janji ni? Bila elok janji ni? Bila? Mayang. Saya nak bangkitkan tuan-tuan, nak cerita mai bahawa setiap kali tuan-tuan solat, kita solat, pasti kita kata ke Allah, ya Allah, aku janji nak sebut nama hang banyak-banyak. Aku janji nak sebut nama engkau banyak-banyak ya Allah. Tahu mana kita kata begitu? Tahu mana tuan? Iftitah. Iftitah tu apa kita kata ke Allah? Allahu akbar kabira. Lagi? Walhamdulillahi katsira. Katsira apa dah? Banyak. Katsira bukan sikit. Qalilan kalau sikit, qalilun sikit, katsirun banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku janji denganmu ya Allah nak sebut namamu yang banyak. Dan cara sebut tu 2 waktu, pagi-pagi dengan petang-petang. Duk janji hari-hari, tapi janji pemohong. Jahat tak kita? Jahat tak? Oh, tak aku jahat tak? Saya tanya talin semua aku jahat. Saya tanya ramai orang tak jahat. Bila tahu ni memang tahu aku jahat orang. Ketahui tuan-tuan, kita ni banyak jahat dengan Allah. Habaq ke Allah macam-macam, janji macam-macam, tapi satu pun tak buat. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan tetap mengurniakan nikmat. Walaupun kau bermaksiat dengan banyak macam, walaupun kau janji ke Allah tak pernah kau tunaikan, tapi hakmu tidak pernah ditarik oleh Allah. Sebab Allah amat menyintai kau sekalian. Oh, janji dengan Allah macam mana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira. Aku nak puji engkau wahai Allah dengan banyak-banyak. Pemohong kan betul? Tuan-tuan, pemohong. Cakap terus bikin. Tu kalau kasar gitu dah. Cakap saja ya Allah, aku nak sebut nama banyak, ya Allah sebut engkau. Tapi lain-lain, bila orang zikir tuang. Bila sebut nama Allah lari. Tapi habaq ke Allah, aku nak sebut nama engkau ya Allah. Inilah main-main ni bagi. Sebab tu seorang balik tuan, tolong belajar memahami apa yang kita tuan baca dalam solat itu. Supaya apa? Supaya betul kata dengan buat. Kalau tidak merapu buat lain, janji lain, buat lain, habaq lain, janji lain, buat lain. Apa dia? Orang kita kata apa? Cakap tak serupa, bikin. Cakap lain, bikin lain. Jadi Allah kata apa? Allah kata
Uzkurullaha zikran kathira. Tuan-tuan ulang balik. Bila kata kathira ni banyak mana? Maknanya ulama kata nak beringan kita, ulama kata sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah tu sebanyak mana yang kau mampu. Tuan-tuan saya tanya tuan, 1000 sehari mampu tak? Mampu tak sebut nama Allah 1000 sekali? 1000 hari sekali? Mampu tak? Tak buat. Kena buat lah. Dah mampu. Kalau saya tanya pula 10,000 mampu tak? Tu dia bunyi slow sikit langkung lah. 1000 tadi derah juga boleh guna. 10,000 tu teruk ni kan. Tuan-tuan saya cerita sikit lah tuan-tuan. Biar masa sikit apa nak. Saya di kampung Penaga sana. Saya duduk di Penaga tu, ada rumah saya di Taman Penaga. Lah ni saya pindah Datuk Tawak pun dan kawasan Pondok. Di Timur Kim. Ada rumah saya di Taman Penaga tu masih ada lah. Saya buat tempatkan budak-budak pelajar-pelajar tahfiz saya di situ. Dulu ni bila saya duduk situ, saya keluar nak mai ke Bahad daripada Taman Penaga, saya akan lalulah kawasan daripada Penak Ikan tu, jual ikan kat tu kan. Saya selalu akan jumpa dengan satu orang miskin. Dia ni cukup cam kereta saya. Dulu saya naik kereta Honda Accord merah tu. Saya naik kereta Avanza pun dia tahu, naik kereta Accord pun dia tahu. Dia tahan. Dia ni tak apa ni, kita tak berapa sikit lah dia punya otak ni. Dia bukan gila lah, tapi orang kita panggil apa? Dan ni hak tak apa nak. Bang, apa nak kata orang masa tu? Bubuh orang sedap kan, gelong. No, tak cukup sagi, orang nak kata orang sedap kan. Baik, dia ni main tu lah. Dia tak apa nak kata nak sentar sikit ni. Tapi dia baik. Dia cukup kenal kita. Bila dia lalu, dia nampak kita, dia tahan kita. Berhenti, Ustaz, dah jauh. Berhenti kat dia. Main. Ustaz mana Ustaz? Salah ngajak lah. Apa? Nama dia. Tapi dia meninggal baru ni, dia accident. Saya pun tak tahu dia accident. Saya ada di luar negeri. Saya luar negeri. Saya pergi Selangor. Lengok luar negeri kan? Luar negeri tak? Semalam saya pergi luar negeri malam. Ni malam ni saya main keluar negeri lagi. Main Kedah kan. Kedah orang Pinang, negeri lain. Kan? Bila saya balik-balik main daripada Pahabang kata, daripada Messi kata dia meninggal accident, ada hospital tu meninggal. Dia ni bila nampak kita dia panggil. Dia tahan kata, dia panggil, Ustaz, boleh jauh ni. Saya berhenti kereta dia main. Ustaz di mana? Tanya, pergi jangan nama dia, saya panggil arwah. Saya panggil Bangli kat dia. Saya tahu dia ni orang yang lebih umur lah boleh cerita. Dia kata itu orang ingat, Ustaz di mana? Biasalah Bangli kerja saya ngajak kan. Tu lah Ustaz. Ustaz, apa? RM2. Tu kerja dah. Dia tahan kita tu ada pasal tu kan, bukan saja. Tapi dia tahan Ustaz, siapa sembang Ustaz? RM2 lah, RM2. Dia minta apa? RM2. Jadi saya pun bagi RM2. Dia buat apa? Abang makan nasi tengah hari. Dia pun toki kedai betul dah. Dia pun nasi bumbun tu, dia tuang kuah, tulang goreng, dah cukup. Ayak sejuk dah, RM2. Tu bagi lebih tak mau. Kan, bagi lebih tak mau. Rupanya orang gila bagi lebih tak mau. Hadak gila ni bagi lebih mau. Siapa lagi gila anda? Siapa lagi gila? Dia kita lagi gila pada dah dah. Bagi lebih lagi mau. Kadang-kadang pelari hak orang mau ya. Punya teruk kita ni. Orang gila tak mau. Bagi lebih tak mau. Saya bagi dah ambil lebih tak mau. Ni bagi lebih RM2 5 teh saya tengok. Bagi lebih RM5 ke RM2 ke RM3 tak mau. RM2 dah. Esok jumpa lagi RM2 lagi. Dia tahulah saya keluar pukul 9 pagi nak ajak. Dia tahu. Dia saya pun memang spare dalam poket pun. Poket atas spare RM2. Sekali tu saya terlupa. Kata dia tunggu kita. Jadi saya pun nak kereta. Macam biasa dia tahan. Dia tahan dia main. Saya tahu dah. Terlupa kata nak pecah duit tu. RM5. Duit hijau lah. Dalam poket. Lepas tu dia pun masing-masing tak Ustaz. Ada RM2. Dia tak ada. Tapi yang ni mali saya tak bawa, tak nak pecah. Dia bagi yang RM5 dah. Bagi dia RM5. Bagi RM5 dia pegang RM5 dia. Ustaz, saya nak RM2 dah.
Ni Ustaz bagi RM5. Dia tak ambil nak guna. Dia kata apa saya? Saya banyak masuk ni. Dia kata apa Ustaz? Dia kata apa Ustaz? Banyak RM5. Tuan-tuan, RM5 banyak tak? RM5 banyak tak? Orang gila kata banyak. Orang tak gila kata tak banyak. Orang gila kata banyak. Orang tak gila kata tak banyak. Siapa lagi gila? Tuan-tuan, pakai mantik. Siapa lagi gila? Dia kita? Kita lah, tak pasal dia. Tak pasal kita, pasal dia juga lah. Itu payah lah. Baik, jadi saya bagi RM5 lah. Bila bagi RM5, dia kata banyak Ustaz. RM5 kita banyak. Pasal apa? Pasal RM2 cukup tu dia. Jadi tuan-tuan, saya nak abang-abang tuan, bila orang miskin bagi RM2, dia cukup. Bila bagi RM5, dia kata banyak. Saya nak tarik balik benda ni kat zikir tuan. Kalau tuan-tuan kata zikir itu 1000 tu banyak, ataupun kita 100 dengan 1000, mana banyak? 1000 banyak, 100 sikit. Maknanya apa tuan? Makna saya nak abang? Maknanya betapa kita ni larat buat 100, tak larat buat 1000. Nak abang? Kita miskin sungguh tuan-tuan. Dalam bab zikir kita miskin. Kita cari hak rendah sekali. Macam kawan tadi, dia minta RM2 sudah. Betapa miskinnya dia, RM2 cukup. Dan kita bagi pihak kita berkata, mantik nana, betapa kita ni miskin tuan-tuan. Miskin apa? Zikir 1000 tak sanggup. 100 dah. Dan ada orang yang 33 sudahlah. Cukup 33. Tak lebih. Sedangkan Allah kata, sebutlah nama aku dengan sebutan yang banyak. Banyak ni kata ulama, banyak mana mampu orang kena buat. Dan saya tanya diri saya dan tuan, 1000 banyak dah? 1000 mampu dah? Mampu. Bila mampu, sila buat. Kerana kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kata apa? Kita kata pada Allah, iftitah. Walhamdulillahi kathira. Aku nak puji kau ya Allah dengan pujian yang terbanyak. Yang baca saja. Bayang ni bukan baca tuan, dia nak kena rasa. Bila rasa, tahu dan rasa nak kena buat. Itulah fi'li qawli qalbi dan qawli dalam solat, kan? Telah jawab bilang tuan. Cerita orang gila macam ni telah jawab ni. Dia nak cerita apa tuan? Orang miskin RM2 dia rasa sikit cukup. RM5 dia rasa banyak. Saya nak apa? Betapa kita miskin. Bila habaq 1000 tak nak habis. 100 cukup. Nak abang kata kita ni cukup fakir dan miskin sebenarnya dalam soal akhirat. Kita punya bangga, kita punya hebat dan dunia, akhirat kita zero tuan-tuan. Sedangkan pada wali Allah Subhanahu wa ta'ala ajak kita tuan-tuan. Dia ajak kita lah, kita nak buat pun kena cuba-cubalah. Abdullah Al-Mubarak dia suruh kita zikir tasbih itu jangan kurang daripada 10,000 satu hari. Itu amalanku kata dia. Kata siapa? Kata Abdullah Al-Mubarak, ataupun yang juga yang kata lagu ni ialah Malik bin Dinar rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Zikir mereka berapa tuan? 10,000 paling kurang. Pasti mereka orang kaya. Pasti mereka orang kaya dan merasakan 1000 tu sikit, 10,000 banyak. Kan? Kita 100 cukup lah. 100 tu rasa kembang, rasa hebat sangat lah kita ni. Kalau buat 100, 33 pun rasa kemah lah. Sedangkan 1000 itu, kata Imam Ghazali, 1000 tu baru permulaanmu pada jalan Allah dalam zikir. 100 itu paling kurang sekali lah, 100 itu paling kurang. Tetapi siapa yang nak mula membuka pintu rahmat keridaan Allah, nak bagi nampak syahadah Allah Ta'ala tu apa dia, zikirnya ialah 1000 satu hari. Kerana zikir 1000 tu zikir bidayah dia bagi, zikir permulaan bagi orang yang nak cari Allah Ta'ala. Baik, sambung lah. Sambung ayat kedua. Ya, sikit lagi. Mahai mereka yang beriman, mereka itu sebut olehmu akan Allah akan sebutan yang banyak. Sebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Baik.
Sambung. Dan lagi firman-Nya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ni yang mana kata-kata Allah yang wajib kita ikut bagi panduan jalan menuju pada Allah. Quran ni apa dia? Quran ni ialah jalan nak tuju kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata pagi ayat kedua tuan-tuan. Berdalil di kita. Firman Allah, fadhkuruni azkurkum. Ayat ni tuan-tuan boleh dapat dalam surah Al-Baqarah. Baik, muka surat 23, juzuk 2, ayat 156, kanan 3 daripada bawah. Abang semua kali senang. Ulang balik, ayat ni surah apa? Surah Al-Baqarah, muka surat 23 belah kanan, ayat ke 156, kanan bagi ketiga pada bawah. Fadhkuruni azkurkum. Ini janji Allah. Kata ulama, kata guru saya, dia kata apa? Ni adalah janji Allah pada hamba. Janji Allah kat kita ni banyak. Janji Allah ke hamba ni banyak. Antara yang paling hebat, kata ulama, kata syekh, ni janji Allah. Apa Allah janji? Allah janji, Allah kata apa? Siapa ingat aku ingat dia. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat 156 surah Al-Baqarah, surat 23 ayat 156 bagi 3 pada bawah. Firman Allah Ta'ala, ulang balik, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, ingatlah aku maka aku ingat kamu. Ni janji Allah. Siapa ingat dia, siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Siapa lupa Allah, Allah lupa dia. Lupa Allah tu azab, kata ulama ahlilah. Lupa Allah tu azab, dapat ingat Allah tu nikmat paling besar. Baik. Fadhkuruni azkurkum, makna dia pada ingatlah engkau pada aku, nescaya aku ingat engkau nanti. Nak bagi sonok, nak bagi Allah ingat kita, sonok. Dan kita sonok kalau kawan ingat kita, kita sonok. Dan ingatan Allah pada kita bermaksud apa? Tuan-tuan, kata ulama tafsir, Allah ingat kita bermaksud Allah memberikan rahmatnya, redanya, bahagianya kita bila Allah ingat kita. Allah tak hentikan nikmat atas kita sebab dia ingat kita. Nabi Allah ingat kita nak buat apa? Tolong ingat dia. Dan Syekh beritahu saya, apakah dosa paling besar? Dia tanya kita. Yang tanya ni siapa dia? Guru saya, Syekh Yusuf Riq Al-Baqur Al-Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, satu ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kita waktu saya mengaji, dia kata, ya Muhammad, hang tahu tak dosa besar, paling besar tu dosa apa? Saya kata, Syekh, saya tak tahu. Mana jawab tahu, kita mana tahu kan? Kalau jawab tak tahu senang. Apa Syekh kata? Ketahuilah, fa'lam, kata dia, dosa besar kamu itu bukan tinggal sembahyang, bukan berzina, bukan yang lain. Tapi dosa besarmu ialah apabila kau sering lupakan Tuhanmu sendiri. Kerana Tuhanmu tak pernah melupakan kau. Sebab apa Allah tak lupa kau? Sebab dia sayang kau. Dan Syekh kata, belajarlah bayar cinta Allah dengan banyakkan ingat dia. Jangan lupakan dia. Siapa lupakan dia, Allah lupakan orang tu. Kerana Allah firman, siapa ingat aku, aku ingat dia. Siapa baik dengan aku baik dengan dia. Siapa sayang aku, akan ku sayang dia. Siapa cinta aku, akan ku cinta ia. Tafsir ayat ni, tuan-tuan, akan kita baca lepas ni. Satu tafsir yang dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita buka nanti insya-Allah. Tajuk tu mila pada bulan depan kita baca sesuatu. Ayat ni makna pendek je, tapi maknanya lebih kurang maknanya yang dikupas oleh Syekh Abdul Qadir ni, tak saya rasa lebih 20 benda maknanya. Kita baca sesuatu nanti insya-Allah. Apa makna fadhkuruni azkurkum ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maknanya ada lebih kurang 20 makna. Nanti kita baca bab ni insya-Allah.
Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang, Allah beri kekuatan kita untuk ingat Dia banyak-banyak. Dengan cara ingat Dia adalah berzikir, menyebutkan namanya berbanyak-banyak. Wallahu alam. Malam ini sekali saja insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fayafuzul mustaghfirin wa yanjitat taibin. Jumpa lagi insya-Allah bulan depan. Dan seperti biasa saya ada buat tabung sikit untuk tuan-tuan ni apa sumbangkan ataupun infakkan untuk mahad, untuk proses apa tu pentadbiran dan apa dan semua urusan kayak gaji rubu, makan minum anak-anak semua insya-Allah. Mudah-mudahan ada tabung lepas bayar tuan boleh sumbang untuk insya-Allah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jama'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah ya Tuhan kami mohon pada Engkau berikanlah kami cinta Engkau ya Allah, wa hubbu man yuhibbuka, dan ya Allah kami mohon berilah kami cintakan sesiapa juga yang cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami, wa hubbu amalin yuqribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal itu boleh membawa kami cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.